Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini ada berita baik. Apa khabar anda semua? Apa khabar ular? Semua sihat? Harap semua dalam keadaan yang baik. Jagalah kebersihan, sentiasa basuh tangan, pakailah mask kalau keluar. Dan jangan lupa sentiasa mandi. Kalau jangan masuk dulu jumpa anak pula. Mandi dulu, apa hal mandi dulu, okey? Saya harap semuanya sentiasa baik. Okey, hari ni sebenarnya tujuan video pada hari ni adalah untuk mengajar macam mana untuk menyediakan proses incubation telur ular. Okey, telur ular saya yang pertama pada season ini, saya sebenarnya tak tahu pun jantina ada betina. Sebab beli memang saya tak seksi pun. Beli daripada orang tu pun tak tahu apa jantina ada. Saya beli sekali 3 ekor. So, end of the day, rupa-rupanya try kahwin lepas tahun try kahwin. Rupanya 2 betina, 1 jantan. Dapat alhamdulillah 2 betina, 1 jantan. So, saya tak kahwin lah dengan bagi adik-beradik kan. So, saya kahwin dengan adik jantan betina saya, jantan yang dewasa seekor. Okey. Yang kita perlukan mesti ada kita punya weight, okey. Kita punya penimbang ikut gram, okey, penimbang. Lepas tu, kalau nak pakai vermiculite macam ni murah je. 1 kilo baru RM12. 1 kilo RM12, cuba pergi dekat nursery, 1 kilo RM12, okey. Jangan beli mahal-mahal, rugi sebab dia pakai buang. Dan murah dekat nursery. Cakap je yang belum ditambah atau belum diletakkan racun ataupun baja. Cakap je yang kalau macam ini dia letak organic vermiculite. So memang kosong lah, tak ada kosong. Tak ada baja, tak ada racun. Okey. Lepas tu boleh beli, boleh pula guna perlite. So perlite ni saya beli 250 gram. Dekat kedai dekat nursery pun ada jual. Andai kata anda tak ada nursery terdekat yang jual perlite ataupun vermiculite, perlite dan vermiculite ni boleh beli dekat dalam Shopee. Perlite ni dalam RM17, vermiculite ni dalam RM15 1 kilo. So bezalah, kalau beli kat kedai boleh lah murah, RM2-3 kan. Tapi kalau nak beli, nak mudah, beli dekat Shopee, kat Lazada, kat mana-mana, Banggood pun boleh. Memang murah. Kalau contoh macam ni, saya beli yang halus. Yang halus dia ada yang lebih kasar sikit, tapi harga tetap sama. Sama juga macam ni. Dia ada yang halus, tapi yang saya beli kasar sikit. Sebab saya suka campur dua-dua. Sebab yang perlite ni lebih mudah untuk simpan air. Tapi yang vermiculite dia tak mudah simpan air, tapi sesuai untuk jadikan bedding untuk medium. So dia tak adalah mendap. Kalau guna ni, telur akan mendap. Kalau ada ni, telur tak mendap. So dia akan fix lah kat tempat telur tu. So dia nak bergerak pun, dia dah macam kalau kita letak telur pun dia tak bergerak dah. So dengan dua kombinasi perlite dan vermiculite, telur kita tak akan mudah nak bergerak lah sebenarnya kita. Dan humidity lebih stabil dekat dalam kita punya incubation medium. So lebih tahan lama lah. Tak adalah kita nak kena kerap sangat tambah air kan, betul? Okey, itu satu. Saya nak tunjuk saya punya telur Tengok. Alhamdulillah, telur corn snack yang pertama. Saya cakap tadi, saya tak tahu pun dia betina. Sebab saya beli semua unsex. So try and error je lah kan. Umur dalam 2 tahun setengah, berat dalam 200 gram. So saya try and error 200 gram. So alhamdulillah semuanya kelihatan fertile. Tapi ada satu tu macam infertile kan, macam boob eggs. So total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 biji bro. Saya tak bagi makan mice, saya tak bagi makan rat, saya tak bagi makan puyuh, saya tak bagi makan benda-benda yang macam orang lain bagi makan. Saya cuma bagi 100% saya punya pellet. 100% saya punya pellet. What? Telur 100% cantik, kalsium cukup, telur pun saiz memuaskan. So lepas ni dah bertelur, kita kena bagi fattening balik. Dalam masa esok, sehari selepas dia bertelur, saya akan bagi makan kau-kau sebanyak yang dia nak makan. So dalam masa 1 minggu dari sekarang, saya akan bagi kahwin dia balik dengan jantan.
supaya dia akan ada second clutch. Sebab nampak gaya daripada 14 biji telur ni akan ada second clutch. Walaupun sikit mungkin dapat 6 biji ke 5 biji kan. Tapi sudah rezeki, alhamdulillah. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Oh, paling penting sekali, macam mana nak ada humidity kalau tak ada air kan? Air paling penting sekali. Macam mana nak timbang vermiculite dan perlite? Kegunaan sebenar dia, vermiculite dan perlite. So saya suka 15 minutes later. Okey, antara satu lagi perkara yang penting untuk incubate mestilah bekas. Bekas kedap udara. Okey. Benda ni saya beli di kedai RM2 je, kedai Eco. Nak beli mahal buat apa? Incubator pun tak ada. Tak payah pakai incubator. Kedai Eco. Okey. Saya nak dia 1 inci. Perlite dan batu. Vermiculite. Okay, dah campur. Total 133 gram. Okay, kita campur. Okay, ngam campur 133 gram. Lepas tu, ini saya punya formula ya. Formula saya sendiri daripada tahun 2012 saya breed corn snake. Ini formula saya untuk incubation medium. Okay, daripada total kita punya medium tadi, vermiculite dengan perlite, dah campur dua-dua, so ada 132 gram. Saya akan darab dengan 80% daripada berat asal. 80% daripada berat asal, okey. So 132 darab 0.8. So saya kena tambah 105.6 gram air. So kena kosongkan kat sini. Alright. Lepas tu kasih gaun. Stop. Okey, saya nak dia 1 inci. 1 inci daripada lantai. Okey. 1 minute 37 seconds later. So, kalau kita nak tahu dia dah sesuai atau tak untuk kita punya incubation medium, sama ada air dah cukup atau tak, atau terlalu kering atau terlalu basah, kita tengok. Kalau kita kepal dia, kita macam ni kan. Kepal dia. Kepal, dia jadi bola. So, jadi bola. So, itu dah cukup dah. Cukup humidity untuk dia. Andai kata telur tu nampak kering, tambah air kat tepi-tepi ni je. Kat tepi-tepi. Kalau nampak terlalu basah, buka lah sikit. Buka lah sikit. Mungkin buka dalam berapa minit untuk keringkan tepi-tepi ni. Sebab kalau terlalu basah nanti, kalau nampak terlalu basah nanti, dekat tepi-tepi ni, tepi-tepi dia dinding ni, ada water droplet. Dengan dekat atas ni, dekat atas penutup ni, agak ada water droplet. So kita tak nak benda tu. Sebab kalau jatuh dekat telur, risiko dia sama ada telur akan kena fungus dan telur mati sebab dia terserap terlampau banyak air, ataupun anak tu cacat. Sebab apa? Dia terserap terlampau banyak air. Air terlampau banyak pun tak boleh, okey. So pastikan anda beli vermiculite dengan perlite ni adalah sterile tau. Jangan pula yang dah guna ke, yang dah kotor, dah bercampur dengan bahan-bahan lain. So tak nak, okey. Saya nak ceritakan sikit history untuk ular saya ni. Saya beli sama dengan ada seorang lagi pembeli, kawan saya. So saya beli, dia total 4 ekor anak. So saya beli 3. Kawan saya ambil seekor. So 3 ekor ni saya dah bawa balik Langkawi seekor. Saya beli lebih awal, bawa pergi Langkawi. Saya tak tahu pun jantina dia. Lepas tu saya ambil lagi 2, dan saya tak tahu pun jantina dia. So saya beli semuanya unsex, dan saya memang tak probe pun. Sebab apa? Saya memegang saya punya prinsip, saya takkan probe binatang. Sebab apa? Saya akan merisikokan dia punya reproductive organ.
tak apalah, saya tak tahulah jantan betina, tak apalah, asalkan saya punya prinsip tu bahawa saya tidak akan merosakkan reproduktif organ, tak kira jantan atau betina. Okey. Okey, dia ular konsnek saya ni. Okey, ni lah konsnek yang baru bertelur tadi, baru bertelur. Dia memang badan memang kurus lah, memang nampak dia punya rangka terus ada spike kan, kita nampak spike dia. So saya nak try timbang berapakah berat dia sekarang. Berat konsnek saya ni selepas dia bertelur tadi adalah 142 gram. Dan dia bertelur sebelum ni adalah dalam anggaran 180 gram lah masa dia bertelur. Okay. Esok saya akan bagi makan. Memang kau bagi makan. Bagi makan pellet saya lah, sudah tentu. Pellet saya yang terbaik tu. Okay. Okay. Dah siap incubation medium. Kita bagi rata. Bagi comel-comel. Lagi satu saya nak share. Kalau tak nak guna medium macam ini, yang letak kat atas medium terus, boleh juga beli reptile incubator yang kecil tu. Dalam tu ada, boleh letak 8, 12, 16, 20 biji, 30 biji. Dia punya tray, egg tray. So reptile egg tray ni boleh beli dekat Shopee, kat Lazada. Paling murah saya nampak ada sampai RM6, ada sampai ke RM40 lebih. So berbeza kuantiti, berbeza lah harga dia. Kalau nak beli boleh check sekarang. Harga memang berbala lah kalau rasa takut-takut nak pakai direct daripada medium. Okay, saya share sikit untuk history saya punya ular ni tadi tu, yang saya dah timbang tadi, yang baru bertelur tadi. Dia mating yang saya nampak lah, saya nampak, observe, dia mating pada 6 bulan 3 2020 pada hari Jumaat. Lepas tu saya buat kiraan, saya estimate dia bertelur sepatutnya pada 6 bulan 4 2020, tapi relation iaitu tukar salin kulit sebelum dia bertelur. Sepatutnya konsnek salin kulit sebelum dia bertelur adalah antara 7 hari hingga 14 hari. Saya punya konsnek ni yang saya dah timbang tadi tu, dia pre-laid pada 2 bulan 4 2020 dan bertelur pada hari ini iaitu 11 bulan 4 2020, iaitu ambil masa selama 10 hari untuk dia bertelur daripada pre-laid tadi. So daripada pre-laid tu memang kita estimate dia akan bertelur sama ada pada hari ke-7 atau sehinggalah hari ke-14 sejak daripada pre-laid tadi untuk dia bertelur. So kena estimate lah bila kita kena sediakan incubator, bila kena sediakan dia punya incubation medium. Lagi satu nasihat saya untuk orang yang nak breeding ular, pastikan keluarkan dia punya water bowl, iaitu dia punya bekas minum tu kena keluarkan 3 hari atau 4 hari sebelum kita estimate untuk bertelur tu. Sebab apa? Kadang-kadang ada ular ni dia suka bertelur dekat dia punya water bowl ni. So bila dah masuk dekat dalam air, dia rosak lah. Dah rosak sebab apa? Dia menyerap air. So kita bayangkan telur tu dia dalam vacuum, dalam badan. So apabila dia keluar melalui tu kan, permukaan tu, dia akan serap semua apa yang ada dekat keliling dia, termasuklah air, oksigen, udara. So dia masuk tu, pada masa yang sama dia serap tau. Dia serap, tak kira lah apa-apa haiwan sekalipun, ular ke, itik ke, ayam ke, burung ke, confirm akan mati kalau dia bertelur dekat dalam air. Itu je saya nak cakap. Okay, so untuk ular saya ni, saya estimate akan lahir pada 10 bulan 6 2020 pada hari Rabu. Sebab apa dia late hari ni 11 bulan 4, so ambil masa dalam masa 60 hari, 55 ke 60 hari, antara 55 ke 60 hari tu dia akan hatch. Untuk meletakkan telur konsnek dekat dalam medium tadi, kita bagi macam ni, kita buat bentuk macam ni. Kita bagi dulu lubang sikit. Lubang. Okey, kalau macam ni saya buat lubang dulu Okey, saya padamkan lampu sekejap sebab saya nak candle saya punya telur. Sebab tadi ada satu telur ni dia bergolek-golek. So nak candling. Alright. Nak tahu dia fertile ke tak? Tengok tu.
akan ada, oh tak nampak lah, akan nampak macam ada mata merah dekat atas. Oh tak nampak, ada mata merah. So kalau contoh macam ni mata merah dia kat atas. Nampak macam merah-merah sikit kat atas ni kan. Dia warna merah tu kat atas. Jangan tukar posisi dia. Masa kita jumpa jangan tukar posisi. Masa kita nak letak dekat dalam incubator pun jangan tukar posisi. Incubation medium. Jumpa macam tu lah letak. Sebab apa? Sebab dia punya embryo ni akan attach pada highest position dia punya daripada eggshell. So dia akan attach kat situ, dia akan embryo akan membesar kat situ. So kalau andai kata kita terbalikkan, dia akan lemas. So kalau lemas, telur mati dekat dalam tu, rugilah kan. Dia tak sama tau macam telur gecko. Gecko boleh tergolek-golek, tak sama macam telur ayam. Telur ayam boleh tergolek-golek, boleh tukar posisi, tak ada masalah. Dia lain tau dengan gecko. Contoh macam leopard gecko kan, kalau jatuh kita boleh posisikan mana-mana pun, walaupun dia tak akan mati. Kalau untuk telur ular ni tak boleh tergolek-tergolek. Sebab apa? Nanti embryo yang attach pada highest position of the eggshell tu, dia akan boleh lemas. Bila lemas, embryo mati. Bila embryo mati, rugilah. Betul? Alright. So saya dapat macam gini. Semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Semua sekali 14 biji telur. Tapi ada satu yang agak pelik bentuk dia. Macam tu. Dia separuh calcified, separuh lagi tak calcified. So saya was-was yang ni. Saya candle telur ni. Dia macam ada mata kat sini. Tapi saya tak tahu lah dia fertile ke tak. Tapi tak ada vein kan. Dia tak ada blood vein. So risau juga ni. Macam infertile. So dia half calcified, 70% tu tak calcified. So agak was-was lah kan. So apa-apa hal pun ni tengok dalam masa seminggu. So andai kata dia infertile, dia akan busuk. So letak dulu ke tepi tu, jauh daripada telur-telur lain. Okay, siap. Saya dah susun telur. Kita simpan dekat mana? Saya tak ada incubator. Sepanjang saya menternak ular ni, saya tak pernah ada incubator. Tak pernah. Tak kira saya bela apa-apa binatang lah. Buaya pun saya tak ada incubator. Saya bela buaya. Nanti jangan lupa untuk mark anda punya telur menggunakan marker pen ataupun menggunakan pen. Dan keadaan macam ni. Bentuk X pun boleh macam gini. Bentuk garisan pun boleh macam gini. Sebab tujuan utama dia supaya kita tahu sama ada telur ini adalah teralih daripada posisi asal dia ataupun tidak. So mudah untuk kita tengok daripada posisi tepi daripada bekas. Tak perlu nak buka banyak kali. Andai kata teralih, kita tahu dia akan beralih antara kiri atau kanan sahaja. So kita boleh tengok daripada tepi, tak perlu nak buka pun. Andai kata kita nampak dia punya teralih posisi, barulah buka. Berbanding kita kena buka banyak kali untuk tengok posisi telur. Kalau kita buka banyak kali, kita akan merisikokan telur ini dengan bakteria yang ada di udara atau daripada tangan kita sendiri. Ataupun kita kehilangan humidity daripada medium. So dia akan menyusahkan kita lah satu hari nanti. Takut fungus masuk ke, bakteria masuk ke, rugi. So lebih baik biarkan dia sentiasa tertutup. Dan simpan di tempat kita nak simpan. A few minutes later. Saya ni bela ular. Tak kira saya bela apa-apa pun sebelum ni. Leopard gecko, cone snake, king snake. Saya dah beli cone snake sejak saya berada di zaman degree lagi. Masa saya first year, second sem. So dah 9 tahun saya ternak reptile. Dan saya juga pernah incas bahagian penyelidikan buaya air masin iaitu Crocodylus porosus. Dan saya juga ada mencipta teknik khas, dan saya rasa saya sudah perfect that teknik untuk incubate telur buaya, dan hatching rate boleh mencecah 94 hingga 97% per clutch.
dan anak tak kembung, anak semua perut semua cantum, agresif. Buaya agresif tu penting tau. Kalau dia cacat ke, incubation method salah, air banyak ke, air kurang ke, temperature salah, temperature spike, temperature terlalu rendah pun bermasalah. Okay, macam mana saya incubate telur ular tanpa menggunakan incubator? Senang je. Senang. Dengan adanya saya punya temperature ni, so saya boleh check berapa temperature. So ular saya dekat situ 29.8. So saya kena cari tempat-tempat yang ada sesuai suhu antara 28 ke 30 degree Celsius untuk dijadikan tempat incubate telur ni. Nak tahu tak apa kebaikan dekat Malaysia? Kita tak payah beli incubator, sebab cuaca kat sini memang sesuai dah untuk incubate telur. Tak payahlah nak beli incubator sampai 600 ke 1000 ringgit, membazir, guna berapa kali je. Melainkan beli ni satu cukup. Tembak 29.8 darjah Celsius, kita dah tahu dah. Temperature ular 29.8 darjah Celsius. Memang susah untuk dia hidup dekat dalam tu. Temperature yang sesuai. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Memang susah untuk dia generate heat untuk badan sendiri. Memang susah untuk dia digest makanan. Alright, marilah kita mencari kawasan yang sesuai. Selalunya saya akan letak dekat dalam almari saja. Okay, almari pakaian. What? I'm not listening to you. You're crazy. Okey, biasanya saya letak dalam almari. So kita carilah almari yang bersih sikit, almari yang okey. Kalau macam ini memang tengok berapa suhu dalam ni. 29.2. Okey, kalau kat bawah 29.4. Okey, itu pun suhu dah kira okey dah. Letak bawah boleh. Nak letak bawah ni boleh. Nak letak atas ni pun boleh. Sebab apa? Suhu memang dah mantap. Tak payah kita alih-alih. So paling mudah sekali kita nak, kalau macam gini, check je. Check je. Dapat dah suhu. Okey. Antara 28 ke 30 darjah Celsius dah sesuai untuk incubate telur corn snake, untuk colobrid. Tak perlulah nak beli incubator, nak letak heat tape lah, nak letak heat mat lah, nak letak lampu lah, nak letak air lah dekat dalam incubator tu. Penat. Buat macam ini senang. Tembak-tembak sudah dapat. Janganlah melihat propaganda macam orang dekat overseas. Tak sama, kat sana sejuk, perlukan incubator. Kalau kat Malaysia tak sejuk. Contoh dekat Asia lah contohnya. Kat Asia, kalau kat Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, tak perlu incubator pun. Letak je kat kawasan yang ada suhu sesuai. Mana-mana boleh letak. Dekat depan pintu boleh, dekat tingkap boleh, dekat mana-mana, asalkan suhu mesti sesuai. 28 sampai 30 darjah Celsius. Janganlah pilih tempat yang senang nak spike temperature. Contohnya macam kalau siang 27, petang sampai tengah hari sampai 33, matilah telur. So pastikan lokasinya sentiasa stabil. Contoh macam ni. Temperature naik 1 darjah Celsius, turun 1 darjah Celsius, okey. Dikira okey lagi. Masih sesuai untuk incubate telur. Okey, kita dah jumpa tempat yang sesuai untuk kita incubate, iaitu 29 darjah Celsius tadi, dah check. So kat sini saya tulis dia bertelur late pada 11/4/2020 hari ni. So estimate H 10 air bulan 6 2020, ambil masa dalam 60 hari, 55 ke 60 hari dia akan menetas. So saya punya breeder ialah blood red stripe, breed dengan blood red stripe juga. So harap-harap akan dapat blood red stripe yang lebih cantik. Okey, kita tinggal je kat situ. Seminggu sekali kita akan check untuk tengok dia punya sama ada dia mengempis, dia punya telur tu kempis disebabkan kurang humidity ataupun ada terlampau banyak droplet air. So kalau terlampau banyak droplet air, buka saja ataupun buat lubang kecil kat sini supaya telur boleh bernafas. So udara boleh keluar masuk dan
sampai satu tahap telur ni akan membesar. So lebih elok buat satu lubang. So sekarang saya tak buat satu lubang lagi. Saya akan buat lubang pada minggu ketiga. Sebab telur dah makin besar. Sebab anak makin besar, dia mula perlu bernafas. Oksigen lebih banyak. Temperature pun akan lebih meningkat lebih banyak. Sebab telur itu sendiri akan menghasilkan haba dia sendiri. So itu saja untuk bab incubate telur corn snake. Mudah kan? Tak perlu incubator. Okay, tutuplah. Seminggu lagi sekarang barulah kita cek. Okay, anda dah tengok semua info-info tadi yang saya share. Kalau tak cukup, anda boleh letak dekat ruang komen. Komen apa yang anda nak tahu, saya akan share balik apa yang saya tahu. Jangan risau, saya tak kerekod ilmu. Okay, jangan lupa subscribe, like, subscribe, share. Okay, like, subscribe, share. Terima kasih banyak-banyak. Enjoy yourself. Jangan lupa breed ular. Sebab breed ular itu mudah. Bye-bye. Assalamualaikum. 1, 2